Baik, kita lihat dulu kapal jenis kapal besar. Pertama ialah kapal jong. Kapal jong ialah kapal besar terawal yang sangat banyak digunakan untuk pelayaran di lautan luas oleh pelaut-pelaut Melayu dan juga Cina, misalnya pada zaman kerajaan Jambi, Palembang, Majapahit di Jawa. Seorang profesor daripada Amerika mengatakan bahawa pelayar-pelayar Melayu ini merupakan pelayar yang punya ilmu laut yang tinggi. Belayar merentasi lautan beribu-ribu batu tanpa carta yang tertulis. Pelayar Melayu ini menggunakan angin, bintang, warna air laut, rumput rampai untuk mengetahui lokasi sesuatu tempat itu. Mereka boleh tahu kedudukan sebuah pulau walaupun jaraknya 30 batu sebelum sampai di pantainya. Dengan melihat tabiat burung-burung yang terbang, tumbuhan laut dan juga rupa bentuk gelombang itu sendiri. Malahan telah mengetahui kemahiran orang Melayu, orang Cina telah mengetahui kemahiran Melayu ini pada awal kurun lagi, kurun Masehi. Ini disebut dalam bukunya, iaitu The Chinese also knew these islanders atau Melayu as builders and as the crews of ocean-going vessel engaged in long-distance overseas trade. The Chinese, in fact, appear to have learned much from these sailors. The Malays independently invented a sail made from woven mats reinforced with bamboo at least several hundred years before Christ. And by the time of the Han Dynasty, the Chinese were using such sails. Jadi bermakna teknik atau teknologi pembinaan kapal jong dengan kapal layar itu, dengan buluhnya dan dengan layar daripada tikar, seperti daun yang dianyam, itu bermula di kawasan Melayu sendiri. Dan orang Cina rupanya mengikut proses ini mempelajari teknik daripada pelayaran Melayu ini. Inilah contoh-contoh beberapa kapal jong Melayu yang terbina dalam berbagai saiz. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan ini ialah model kapal jong Jawa berdasarkan ukiran Borobudur di Jawa Tengah yang begitu besar sekali. Jadi jong yang besar disebutkan sebagai jong Nusantara, memiliki 4 tiang layar yang diderekkan berlapis-lapis dan mampu dan juga dia punya papannya berlapis 4 serta mampu menahan tembakan meriam Portugis dan sebagainya. Jong terbesar dari kerajaan Demak beratnya mencapai 1000 tan yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Melaka pada 1513. Jong pada abad ke-15 hingga ke-16 tidak hanya digunakan oleh pelaut Jawa, bahkan oleh pelaut Melayu, Cina menggunakan kapal layar jenis ini. Jong memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Tenggara masa lampau. Ia menyatukan jalur perdagangan Asia Tenggara yang meliputi Champa, itu selatan Vietnam, Ayutthaya, Thailand, Aceh, Melaka dan Makassar di kawasan Kepulauan Melayu ini. Inilah lakaran jong Melayu, iaitu kalau kita bandingkan jong Melayu dengan galian Portugis yang datang ke Melaka itu berapa kali besarnya. Itulah jong Melayu yang merupakan satu kapal yang sangat besar, 1000 tan lebih kurang. Jadi yang kedua ialah kapal gali ataupun galley. Ialah sejenis kapal besar yang berasal dari zaman ketamadunan Fenisia, Yunani, Parsi dan Romawi di Eropah dan terus digunakan sehingga ke abad pertengahan, iaitu abad ke-5 hingga ke-5, 16 Masihi. Gali menggunakan kombinasi kuasa dayung dan layar, dua-dua sekali. Layarnya dan juga pendayung-pendayung di bira-bira perahu itu yang digunakan pada masa itu secara meluas oleh tentera laut negara Mediterranean. Lepas itu Empire Turki Uthmaniyah juga menggunakannya, dan daripada Turki Uthmaniyah maka merebak ke negara Islam yang lain, termasuklah di alam Melayu sendiri. Gali berbentuk tirus dan memanjang. Terdapat 3 jenis gali digunakan di Empire Yunani itu, iaitu yang punya 2 tingkat, 3 tingkat dan 4 tingkat perdayung. Dalam pertempuran, tiang layar boleh ditanggalkan dan disimpan. Dan taktik yang biasa digunakan merempuh kapal-kapal talak untuk menenggelamkannya. Kemudian laskar-laskar ataupun prajuritnya akan melompat ke atas perahu musuh dan terus membunuh musuh itu. Itulah cara peperangan zaman dulu. Ini satu contoh model kapal gali kerajaan Malta di Laut Mediterranean abad ke-16 Masihi. Satu contoh kapal perang yang utama dalam era itu. Dalam Hangkaian Antuah ada disebut, iaitu pada zaman Kesultanan Melaka dinyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 7 buah gali, kapal gali atau perahu besar dibina di Melaka dan berpuluh-puluh perahu kecil yang lain. Semasa peristiwa belayar ke Indrapura, Singapura, iaitu masa itu namanya Singapura, Indrapura, untuk tamasya bermain-main, Sultan Melaka telah membawa 2 isterinya. Masa itu ada 2 isteri, iaitu Radik Emas Ayu dan Tun Tija,
dan anaknya Puteri Gunung Ledang dengan disertai oleh Bendahara Laksamana dan pembesar-besar dengan menggunakan kapal-kapal gali ini. Dalam Hikayat Tuah, pembinaan kapal gali ini bermula dengan bendahara dan Tun Tuah bermesyuarat. Saya baca ini sebab ini satu pernyataan yang sangat penting dalam Hikayat Tuah untuk menyatakan bahawa pada masa dulu orang Melayu menggunakan kapal gali ini. Jadi kata dalam buku itu, kita hendak membangunkan gali akan kenaikan raja untuk meminang Puteri Majapahit. Adapun panjangnya gali itu 60 gas. Iaitu gas ialah 6 kaki, satu gas 6 kaki, itu kira-kira 360 kaki panjang. Kira-kira 5 kali ganda panjang gelanggang tenis. Itu besar sekali. Dan bukanya ialah 6 depa, iaitu 36 kaki. Maka bendahara pun mengerahkan segala tukang utas, dia panggil. Tukang utas ialah tukang yang bina kapal itu. Maka segala perbuatan gali itu, dindingnya dibubuh papan kambi, maka ditambahkannya pula dengan beldu, kain kuning, merah dan hijau. Maka dibubuhnya kaca kerangan, iaitu opek atau luk sinar, dan atapnya daripada kaca kuning dan merah berwarna jurai, awan dan petir. Maka dibubuhnya kekuningan dan petrakna ataupun kursi untuk raja duduk dan awan berarak antara tiang agung ke buritan bendahara paduka raja yang merekakannya, dan di antara haluan kepada tiang agung bendahara Tun Tuah merekakannya. Maka gali pun sudahlah atau siaplah, indah-indah perbuatannya. Maka kata bendahara, apa baik kita namakan gali ini? Maka sahut Tun Tuah pada bicara sahaya, Datuk, baiklah gali ini kita namakan Mendam Berahi. Itulah nama gali diraja pada masa zaman Hang Tuah dipanggil Mendam Berahi. Contoh kapal gali seperti diuraikan dalam Hikayat Tuah seperti berikut ni. Tengok. Contoh kapal gali dengan 3 tiang layar seperti terangkan oleh dalam Hikayat Tuah tadi. Tiang agung di tengahnya dan tiang sederhana di haluan atau di depannya dan tiang kecil di buritan. 2 dek letak satu di haluan atau di depannya, satu di buritan, dan dengan sebarisan dayung di kiri kanan birai dan satu perempuh di haluan kapal. Di depan sekali ada satu perempuh untuk merempuh kapal-kapal musuh. Ini pula kapal gali dari Kerajaan Banten pada 1598 Masehi. Bagaimana kita tengok di atas dek itu ada sekumpulan perwira-perwira prajuritnya, dan di bawahnya ada pendayung, dan ada sebuah tiang kapal layar. Baik, yang ketiga ialah kapal Finisi, iaitu kapal layar tradisional yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan dan dibina utamanya oleh suku kaum Konjo di Bulukumba, Selatan Sulawesi. Kapal ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 bidang layar, iaitu 3 di hujung depan dan 3 di depan dan di belakang, dan panjangnya antara 20 hingga 30